Assalamualaikum, hai semua. Jumpa lagi kita dalam Uzi Cooking. Okey, kali ni saya nak kongsikan resepi roti Bengali dan saya akan ajar anda step by step macam mana nak hasilkan roti Bengali dengan cemerlangnya. Pastikan anda menonton dari awal hingga akhir video ini. Okey, jom kita mula. Jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol loncengnya. Okey, ini dia bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk membuat roti Bengali. Resepi ni memerlukan 240 gram air suam untuk proses mengguli menggunakan tangan. Sebaiknya gunalah air suam ya, kerana air suam boleh memudahkan proses menyatukan bahan-bahan. Jika menggunakan mesin, lebih baik gunakan air saja. 30 gram gula pasir. Kita menggunakan dough booster iaitu 3 gram RPD dan 6 gram RFB. Kedua bahan ini boleh dapatkan di Shopee ya. Jika tiada, anda boleh skip saja. Tapi sebaiknya jangan di skip untuk mendapatkan tekstur roti yang setanding di pasaran. Atau anda boleh juga menggantikan dengan jenis bread improver yang lain. 500 gram tepung high protein atau tepung roti. 30 gram shortening atau mentega putih bersuhu bilik. 1 biji telur grade B atau saiz sederhana dengan beratnya 55 gram setelah ditimbang tanpa kulit, 9 gram garam halus dan akhir sekali 5 gram instant yeast. Di sini saya menggunakan jenis soft instant yeast ya. Dan juga kita perlukan satu bekas yang besar supaya mudah untuk kita mix dan uli adunan nanti. Okey, mula-mula kita satukan air suam ini dengan gula. Kemudian masukkan garam dan masukkan yeast pula. Campuran ini kita kacau-kacaukan sehingga gula, garam dan yeast benar-benar larut. Kemudian baru kita masukkan telur. Telur ni kita kacau-kacau dulu, baru kita tuangkan ke dalam campuran air ini. Kacau-kacaukan sehingga bahan-bahan ini sebati, kemudian kita ketepikan dulu. Okey, untuk bahan-bahan selebihnya kita satukan saja dalam bekas ini, seperti tepung high protein, dough booster dan shortening. Okey, bahan-bahan yang kita telah satukan ini kita gaul sebati guna tangan saja. Pastikan tangan anda telah pun dicuci dengan bersih ya. Gaulkan sehingga bahan-bahan ini benar-benar sebati dan tidak terasa berketul-ketul lagi seperti ini. Okey, buatlah ruang di bahagian tengah-tengah tepung ini untuk kita masukkan bahan cecair. Sebelum tu bahan cecair ni kacau-kacaukan dulu ya, baru kita tuangkan ke dalam tepung. Kemudian mix bahan-bahan ini sehingga menjadi sebiji dough yang teksturnya masih melekat-lekat di tangan. Bahan cecair tadi masih berbaki sedikit saja. Saya telah masukkan kesemuanya ke dalam adunan ini ya. Proses mix ini lebih kurang 1 hingga 2 minit saja. Okey, bila sudah mendapat sebiji dough yang teksturnya seperti ini, okey, seterusnya setkan masa 5 minit saja dan teruskan menguli dengan teknik membanting-banting dalam bekas ini sehingga dough tidak melekat lagi di tangan. Okey, bila dough dah tak lekat lagi di tangan, sambung teknik yang sama, buat di atas meja sehingga tamat masa 5 minit itu.
Okey, setelah selesai masa 5 minit itu, kemudian kita bulatkan dough seperti ini, packing dough, dan kita resting dough dalam chiller selama 10 minit. Tumbuk-tumbukkan dough supaya dough meleper sedikit. Di bahagian chiller ya, bukan di bahagian frozen. Okey, selepas 10 minit dough direhatkan, keluarkan dough dan uli lagi dengan teknik membanting selama 5 minit saja. Pastikan anda telah pun setkan masa 5 minit itu sebelum anda melakukan teknik ini, supaya anda tidak terlajak masa. Setelah selesai, packkan lagi dough dan restingkan dough dalam chiller 10 minit. Okey, selepas 10 minit direhatkan, cek dough sama ada dough telah pun elastik ataupun belum. Nampaknya dough belum capai elastik sepenuhnya. Dough boleh direnggangkan menipis tapi mudah koyak. Jadi kita kena uli lagi. Set masa 5 minit dan ulangi proses membanting dough sehingga selesai. Caranya, banting dough, lipat, terbalikkan dan banting lagi. Begitulah seterusnya. Okey, kemudian setelah selesai, packing dough dan reskan selama 10 minit dalam chiller. Selepas 10 minit direhatkan, cek dough lagi sama ada sudah elastik ataupun belum. Nampaknya dough dah semakin lembut dan mudah direnggangkan dan dough pun sudah mencapai tahap elastik. Bahagikan dough kepada 2 bahagian dan timbang dough sama berat. Kemudian, bulatkan dough dengan kemas keduanya. Kemudian, tutup dough dan rehatkan dough selama 5 minit saja. Selepas 5 minit, bolehlah bentukkan dough. Canai dough dan bentukkan mengikut cara yang saya buat dalam video ini untuk dapatkan bentuk roti Bengali. Menepuk-nepuk keliling dough ini untuk membuang udara yang terperangkap dalam dough ya. Sebaiknya sapukan dulu sedikit minyak sebelum canai supaya mudah masa menggulung nanti dan permukaan dough lebih cantik. Pastikan juga loyang yang anda gunakan telah pun disapukan dengan margarin di dalamnya. Lepas canai, terbalikkan dough, kemudian kemaskan sedikit. Gulung dough dari atas ke bawah dan kemaskan bahagian akhir dough. Kemudian terbalikkan dan masukkan ke dalam loyang. Letakkan di bahagian tengah-tengah loyang ya. Okey, ini dia dough yang telah siap dibentukkan. Kemudian kita spraykan air pada permukaan dough. Dah siap, tutup dough dan proofing sehingga dough naik melepasi paras permukaan loyang melebihi 1 cm. Okey, untuk adunan 500 gram tepung ini, kita memerlukan hanya 2 loyang saja. Untuk menghasilkan roti Bengali, kita tidak memerlukan bahagian penutup loyang ini ya. Loyang ini bersaiz 8x4x4 inci dan berat doughnya adalah 450 gram.
Jangan terlebih daripada berat dough ini. Kalau terkurang itu tidak mengapa. Okey, setelah dough naik melepasi paras permukaan loyang seperti ini, ukurannya adalah 1 cm melepasi paras permukaan loyang. Bolehlah terus saja panaskan oven. Saya menggunakan oven jenis SS ODD 100 liter. Saya panaskan oven ini dengan suhu atas dan bawah 200 darjah selama 15 minit saja. Okey, setelah oven dipanaskan, spraykan sekali lagi pada permukaan dough dengan air dan terus saja bakar dalam oven. Masa bakar, saya turunkan suhu atas kepada 180 darjah, suhu bawah tetap 200 darjah kerana bahagian atas dough tidak bertutup. Masa bakar roti berjalan selama 20 minit saja. Selepas 15 minit bakar, buka oven dan tukarkan posisi loyang supaya roti masak sekata atas dan bawah. Untuk roti jenis loyang seperti ini, kita kena letak loyang di bahagian rak yang paling bawah kerana bahagian bawah memerlukan masa yang lebih lama untuk perang berbanding di bahagian atas. Setelah roti masak, keluarkan dari oven dan hentakkan loyang 3 kali atas meja dan terus saja spray air pada permukaan roti. Kemudian terus keluarkan roti dari loyang dan sejukkan atas redai. Nampaknya roti ini menjadi dengan cemerlang ya. Sejukkan roti ini sekurang-kurangnya 1 jam setengah barulah boleh sesuai dipotong. Okey, ini dia roti yang telah pun saya sejukkan dalam suhu bilik selama 1 jam setengah. Tekstur roti ini di luar sangat cantik, lembut, tak keras pada bahagian atas. Bolehlah dipotong-potong. Gunakan pisau yang khas untuk potong roti, iaitu pisau yang bergerigi. Setelah roti ini dipotong, teksturnya sangat-sangat lembut dan tidak kering. Nasihat saya, sebelum anda ingin mencuba membuat roti ini, pastikan anda telah menonton video ini dari awal hingga akhir tanpa di skip ya, supaya anda faham sepenuhnya proses dari awal hingga akhir. Okey, selamat mencuba.